Law of attraction. Lain tak berapa bagus. Law of attraction. Lain tak bagus. Nak attract apa? Jadi saya nak berkongsi dengan, saya dah tanya ChatGPT berapa perkara, tapi saya nak bermula tentang law of attraction ini dengan ungkapan ya. Sering orang yang ingin membaca law of attraction ni, saya syaki termasuk saya, adalah orang yang mungkin ada masalah jiwa atau masalah kita panggil apa ni, kurang keyakinan diri ya, atau dia rasa tak puas hati. Okey, kalau tidak dia tak ada sebab pergi cari buku LOA, law of attraction, atau dia nak wang saja. Okey, maknanya dia mungkin simple, dia mungkin berfalsafah, tetapi bila memikirkan itu, ia boleh kita kata menyiarkan sesuatu keadaan diri kita lah. Itu secara tidak langsung kita mengaku kita nak berubah. Jadi ini ayat saya yang saya gunakan juga pada diri saya, iaitu apa anda bisa rugi. Ya, pernah saya bermusafir, pernah saya membuat keputusan tinggalkan segala-galanya pada usia 18 bila memeluk Islam, atau saya pernah buat keputusan pergi berbasikal sampai 2000 km kerana saya buat satu kos melepas economic calculation lah, perkiraan ekonomi itu. Kalau saya buat B, apakah saya rugi dengan A? What have I got to lose? Kita berani cuba sesuatu kerana apa yang menghalang kita selalu adalah paradigma, tanggapan kita. Kita panggil satu world view. Ya? Jadi bagi seorang macam saya yang berhijrah mungkin lebih mudah. Ya? Bagi orang yang mungkin lahir turun-menurun, ada keluarga yang okey, kampung yang okey, ada kibus yang okey, dia tak rasa ingin berubah. Ya? Jadi kalau ingin berubah, selamat datang kepada kelab ingin berubah. Law of attraction dia mengenai mental. Sekurang-kurang dia mental. Ada orang kata psyche, ada orang kata psikologi, ada orang kata jiwa. Ya. Tetapi mari saya bermula dengan berkongsi. Saya tanya ChatGPT dan saya beritahu ChatGPT saya tak suka retorik. Kerana banyak orang bila cerita, dia macam motivasi. Dia bagi retorik, kita tak semangat, kita tak ada apa-apa nak rugi, percaya. Macam Jim Carrey, dia tulis satu cek 10 juta, dalam 5 tahun dia memang dapat 10 juta. Ya? Anda pun boleh cuba. Ada tulis tak? Ada sesiapa betul tulis lah. Contohlah. Katakan dapat. Selepas dapat, apa kita nak buat? Apa kesudahan segala ini? Tahu tak? 100 tahun dulu atau 200 tahun dulu, ada gambar yang pertama sekali, kita boleh google gambar yang pertama sekali di New York 120 tahun dulu. Hari ini semua dah meninggal, hampir semua lah. Ya? Bagi Dr. Mahathir, Tun Mahathir, usia dia 99 tahun, 99.9%. Semua kenalan dia dah tak ada. Ya? Jadi dalam masa 100 tahun lagi, maksudnya pada akhir hayat kita, apa kita nak capai di dunia ini? Ya, ini bagi pemikiran praktikal sekarang. Okey, saya baca apa GPT jawab. Saya dah suruh GPT, saya nak berikan sesuatu perbualan intelektual tentang LOA yang menarik, dan saya anggap audience saya sebut di sini adalah simple dan juga ada yang kuat membaca. Saya suka nak berikan maklumat yang menarik tetapi ada fakta. Ya, bagaimana otak kita boleh menarik. Saya pernah baca Napoleon Hill semasa saya usia 13, Law of Success. Ayah saya yang bawa balik satu buku aja, dan itu saya terima kasih kepadanya. Ya, itu Law of Success, tebal, oleh Napoleon Hill. Dan bab pertama cerita tentang otak kita ini adalah macam penarik. Otak kita ni macam stesen pemancar. Ya? Apa yang kita fikirkan, kita akan tarik orang-orang yang sama dengan kita. Kita akan tarik keadaan yang sama kita. Kita percaya akhir zaman ni tinggal 3 bulan lagi, maka ia akan berlaku bagi anda. Kita percaya Imam Mahdi nak turun, ia akan berlaku bagi anda. Mungkin anda mimpi Imam Mahdi. Anda kata tak, ya betul. Yakoza macam mana? Jakim kata sesat macam mana? Pukas kata sesat macam mana? Tak apa. Kita
anda akan fikir sendiri. Saya nak cepat di sini. Jadi saya beritahu bahawa juga kita boleh juga jadi delusional, iaitu menipu diri sendiri. Awak percaya dialah kekasih kamu sampai mati-mati, dia dah menolak kasih sayang kamu, kamu masih percaya lagi. Awak boleh sakit jiwa lah, boleh angau lah. Lepas tu nak buat apa? Jadi macam orang gila tepi jalan tu, rugi kan? Apa nak rugi? Tadi Apek mula kata, what have you got to lose? Kita kena cuba, take a chance. Kena ambil resiko. Ya. Tapi jangan buat ambil resiko dengan berdiri di atas jalan raya, ya. Okey. Jadi saya tak mau retorik, saya nak statistik. Ini jawapan dia. Bla 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 bla. Apakah anda pernah mengalami ketika bila you fikir seseorang, mereka panggil you pada hari keesokan? Ada? Banyak kali berlaku. Saya terfikir tentang seorang wanita yang saya jumpa di Venezuela yang keturunan Syria. Dia tahu banyak bahasa dan semasa saya jumpa dia di Libya, dia jemput saya ke Syria. Saya dapat melawat kubur Salahuddin. Saya boleh melawat, tengok tapak kaki Nabi Khidir di Homs yang bawa saya pergi. Kerana dia lah saya dapat jumpa Azmil Mustafa sekali lagi di Damaskus. Dan saya dapat menyaksikan keadaan Suria sebelum perang, ya. Tapi wanita ini berbagai bahasa, dia seorang doktorat. Saya rasa dia belum kahwin lagi lah. Itu yang saya terfikir dia terus bagi komen kat Facebook saya. Jadi apakah ini law of attraction? Macam ini confirmation bias. Tahu tak confirmation bias? Kita cari warna hijau, kita nampak warna hijau. Kita nak cari warna merah, mesti kita jumpa warna merah, kita tak tengok warna lain. Ini kerana otak kita sudah tune ke satu benda, mengharapkan satu benda, benda itu berlaku. Kita rasa muram, kita rasa sedih, depresi, benda depresi akan berlaku pada kita. Bagaimana kalau kita ubah sikap kita? Itulah retorik motivasi. Saya percaya anda lebih cerdik dari itu. Kita terus membaca Science of the Mind. Sekarang kita pergi bahas sains. Ada satu konsep, dia suruh saya bercakap, iaitu RAS, iaitu Reticular Activating System. Apa benda tu? Reticular Activating System, satu network rangkaian dalam otak kita, brain stem, yang bantu menapis maklumat. Oh, ada ya. Dia boleh dijana untuk mengenal peluang yang kita sudah, pandangan kita sudah memandang pada dia. Katakan awak nak cari peluang buat makanan di NSK Kuchai Lama, gerai di simpang jalan tu. Semalam saya terfikir buat sate. Saya dah fikir buat kuih tiaw goreng, saya dah fikir buat soya bean, saya dah fikir buat air tebu, saya dah fikir buat air minuman. Ada satu tapak gerai lah kawan punya, dia tak guna separuh. Saya fikir buat goreng cempedak. Semalam saya terfikir buat sate. Saya terbayang. Jadi bila saya pergi pasar Borong Kelang, saya ternampak kambing ke apa, saya mesti terbayang. Jadi mungkinlah ini reticular dalam otak kita activating system. Kita dalam otak kita, ini sains berkata, kita ada sesuatu yang dia boleh activatekan, menjanakan. Jadi kalau kita fikir satu benda saja, apa yang kita baca, kita akan tertarik. Dalam TikTok, kita swipe kerana kita akan berhentikan benda yang kita tengah minat dan fikir. Ya, ia menentukan nasib kita. Ini yang orang nak cari, tilik nasib. Haramkan tilik nasib kan. Tapi kalau kita jaga badan kita, kesihatan kita, amalan kita, nasib juga. Nasib cara syar'i lah, bukan cara malas. Okey. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita follow boleh mempengaruhi kita. Kita kena berjaga-jaga. Sekarang, kadang-kadang kita nak beli satu kereta. Dia kata, Tesla ke apa. Mana-mana pergi, kita akan perhati Tesla saja. Kita tengok pun akan pergi berhenti kat Tesla saja. Apik sekarang belajar AI. Habis semua AI saya pungah. Ya? Jadi apa dalam fikiran anda? Ia bukan magic, dia kata. Itu psikologi. Kadang-kadang kita kata, ada jin ni, ada ni, puaka ni, ada toyol ni. Asyik awak fikir benda tu saja. Awak rasa benda tu. Ia bukan magic. Ia bukan puaka. Ia bukan toyol.
Ia bukan santau. Ia adalah imajinasi anda. Ia adalah psikologi. Move on. Statistical. Sekarang saya minta statistik. ChatGPT pun bagi statistik. Ada satu penyelidikan oleh Dr. Carol Dweck. Apa ni, orang bukan Islam ni? Yelah, siapa orang Islam yang pergi buat kajian ini selain daripada bomo? Dr. Carol Dweck, dia kata tentang paradigma otak untuk bertumbuh, berkembang, di mana contoh saya kata ada orang percaya depopulation. Oh, dia kata dah kurang manusia ni. Saya ni kurang manusia kerana kita tak nak beranak. You pergi cucuk memang beranak punya, you pergi cucuk ini tak beranak. Bukan, dia stres, saya kaji semua statistik, tapi tak apa. Kita teori apa-apa ini semalam dah tanda tangan apa ni Akta 342 ke apa, saya baca. Saya tanya ChatGPT, saya rasa dia lebih positif, tapi tak apa. Saya akan jumpa Dr. Roland, saya akan cari apa yang negatif. Tapi sekali lagi, apa yang otak anda fikirkan akan berlakulah negatif. Saya pun lalui pandemik, saya tidak kena apa-apa, saya boleh travel. Saya rasa adalah keimanan saya yang bawa pemikiran yang positif. Okey, kita pergi pula teruskan. Dia percaya orang yang letak, tulis. Ini satu kajian, sesiapa yang tulis tujuan hidup dia. Saya tak tulis. Saya kurang menulis. Saya menulis. Tapi anda macam mana? Apa statistik kata? 42% lebih mencapai keputusan. Katakan anda ada 100 kawan, 99 kawan di sekolah anda dalam 5 tahun. Di mana kedudukan kita? Ya, anda tulis 42% mengikut statistik kajian ini mencapai tujuan hidup anda. Tulislah, tulis. Saya akan dapat 10 juta ringgit, saya akan dapat rumah besar berderet-deret, saya akan jadi tauke perniagaan. Dia boleh mempengaruhi kita. Law of attraction. Okey. Dia daripada ini citation Gil Matthews Dominican University Study. Jadi fokus yang berniat boleh mencipta peluang. Ia bukan magic. Ia bukan kita baca santau ni pupu-pupu. Ya. Ada orang cara fatal. Saya dah cakap dah. Dia kata insya-Allah, insya-Allah. Tak ada salah cakap insya-Allah semua itu. Tapi cara kita cakap. Macam dah fatal. Dah jodoh. Saya tak rasa. Bila bangun pagi apa kita fikirkan? Saya rasa hari ini saya sedih. Ya, saya sedih. Kerana hari ini hari sana helwa saya. Saya dah bagi mesej yang agak sedih. Sekarang saya berubah. Saya positif. Get out. Get up. Move on. Sampailah hari terakhir kita kembali kepada Allah. Be positif. Jangan negatif. Boleh buat baik, buat baik. Itu positif, ya. Okey, lepas tu kajian lagi satu. Barbara Fredrickson, Broaden and Build Theory. Dia kata emosi pula. Kita guna perasaan ni, emosi. Itu sebab kita dengar orang yang bersemangat kan. Kita merasa semangat kan. Kita rasa best kan, kita capai. Tapi sedihnya, kebanyakan yang beri motivasi ini diupah oleh MLM, direct selling dan forex dan spekulator wang. Akhirnya duit kamu melayang. Kisah QM terbaru ini kan. Itu yang sedih lah. Jadi, kita mesti juga tahu berfikir. Akal amat penting. You nak feeling ke, emosi ke, jatuh cinta ke, apa ke, jangan lupa akal. Itu daripada saya lah tambah kepada kita boleh bina kebolehan kepakaran dengan Broaden and Build Theory, ya, Barbara Fredrickson. Okey, sekarang Gabriel Oettingen, dia menyiasat pula tentang positive fantasy. Berbahaya. Apa ni positive fantasy? Orang yang hanya dia bayangkan kejayaan. Dia bayang saja. Law of attraction lah. Apa kamu bayang akan menarik. Aku bayang aku kaya. Aku bayang aku sukses. Tapi dia tak buat apa. Sama lah orang kata tak ada usaha kan. Dia akan jatuh. Mereka kemungkinan besar tak akan capai. Okey, saya nak tambah sikit pada sana. Usaha ni sebenarnya saya masih percaya tak payah. Kerana apa? Orang yang betul ikhlas dalam
dalam berlapang dada, katakan awak kata, saya nak carilah teman yang boleh membangunkan saya. Tiba-tiba Allah pergi introduce you kepada satu orang nampak dari segi zahir, apa tak guna ni kan. Tapi dia ada hikmah. Kita buat seperti biasa bantu dia. Memang dia menyusahkan kita. Saya nak bagi satu cerita ringkas. Semasa Apek baru sampai daripada Siberia, pergi Moskow, pergi Siberia dengan anak saya 8 tahun lepas, usia 15. Saya dah beritahu dia tentang law of attraction. Kita sampai saja ke stesen kereta api yang dekat dengan Turki tu, di selatan Rusia tu, bernama Sofia ke apa, iaitu bandar Olimpik, Winter Olimpik dulu. Di mana sampai bandar tu, saya sengaja tak pesan Airbnb untuk tempat menginap. Saya kata mari kita gunakan jiwa yang positif. Jadi memang tak ada tempat, memang fully book. Ada seorang kat kereta api bagi saya alamat, kata marilah ke tempat dia kan. Tapi alamat tu pun saya tak tahu mana, jauh ke beribu batu kan, Rusia besar kan. Jadi sampai saya duduk kat Sapua Park, saya beritahu anak saya, saksikanlah tindakan Allah. Ini cara orang sufi cakap lah. Serah semua kepada Allah. Anak aku biasalah umur 15 kata bapak gila ni. Jadi tiba-tiba datang seorang yang pakai baju smart semua tau. Rupa dia nak buat magic trick lah. Saya kata tengok. Ada orang datang jumpa kita. Dia pun buat magic trick semua. Dia mungkin nak kita bagi tip ke apalah. Saya kata macam ni. Bagaimana saya belanja engkau sarapan pagi. Jadi orang Rusia ni kata, good. Dengan satu syarat. Lepas ni kamu introduce saya ke tempat menginap. Dan awak jadi kawan saya. Okey, bagus. Dia dapat laksanakan. Tetapi sebenarnya dia belajar cara komen. Dia, okey saya jadikan kawan. Tapi dia cara menipu. Dia cara tak baiklah. Faham tak? Dia komen dan saya bagi dia nasihat. Ya. Dan dia akhirnya nak perah duit dari saya. Saya tak bagi dia. Saya nasihati dia, begini cara nak dapat duit. Tapi saya tolong dia baliklah. Saya belanja dia makan berapa kali. Dan dia introduce saya ke satu tempat yang bagus. Yang pinjamkan saya kereta, bawa saya sekali anak saya pergi round. Ya. Jadi anak saya dapatlah pengalaman. Bermakna dia ada hikmah. Kadang-kadang bila kita positif, kita terjumpa seorang yang penyangat tak guna. Tapi melalui orang tu, kita jumpa di sebaliknya. Ada gedung yang baik. Ada peluang bisnes yang baik. Banyak kali berlaku kepada kita. Sekarang saya pergi pada yang akhir. Itu delusional mind. Banyak lagi ya. Delusional mind ini bermakna otak yang negatif lah. Delusional. Dia hidup dalam halusinasi lah. Oh, Tuhan bercakap dengan aku. Okey kalau Tuhan bercakap dengan kau, tapi mungkin syaitan. Tapi dia tak boleh saya dengar suara. Saya dah jumpa berapa orang ni. Saya dah jumpa. Saya sendiri pun pernah dengar suara, tapi saya tak adalah layan suara tu. Suara tu positif. Antara suara tu yang suruh saya duduk dengan orang ini. Saya duduk, akhirnya orang tu bawa saya ke Pekim. Saya masuk Pekim dan terus dapat pembiayaan. Saya kerja, saya berjumpa lepas tu Anwar Ibrahim. Saya jumpa lah berbagai gerakan Islam. Tak payah panjangan ulangi cerita di sini. Bermaksud, kadang-kadang kita ada firasat kita, mimpi saya tak ada, tapi saya terdengar suara sekali saja dalam hidup saya. Ketenangan. Dan suara itu 2-3 kali. Ada lagi sekali. Dia rasa macam tak berbunyi, tak bersuara, tapi suara itu macam memimpin kita. Tetapi dia boleh delusional. Dia boleh memesong kita kalau kita terlalu percaya pada suara itu. Sekali lagi, gunakan akal. Buat penyelidikan. Suara setan ke apa. Okey, pernah ini kisah seorang ini kisah masyhur lah. Dia beribadat, berzikir, beramal. Malam dia mimpi bidadari datang, syekh dengan serbang semua. Bidadari, pernah tak? Mimpi itu biasa. Bidadari, kan? Aduh, cantiknya, tak membangunlah dari tidur, selalu datang. Bila ditanya bidadari itu, kamu siapa? Akulah zikirmu. Allah, dia makin lagi zikir, makin lagi mimpi. Sehingga Syekh Sufi, guru mursyid dia berkata, berjaga-jaga, dia tak mau dengar nasihat Sufi dia. Satu hari Sufi dia datang dan menyelamatkan dia. Kejutkan dia bangun, tengok dia tidur sebelah kubur mana. Karang semak hutan. Baru dia sedar, rupanya halusinasi, khayalan. Wallahualam, kita tak tahu. Anda yang jalani perjalanan hidup anda. Anda tak boleh salahkan sesiapa. Okey?
So kita kena research lah, itulah. Jadi ini bab kedua tentang law of success yang saya dapat kongsikan. Dan Akilah baru masuk, ini baru nak akhir, boleh ulangi balik. Jadi sesiapa yang cari, saya ulangi balik. Apa-apa yang kita belajar dan kita cari, kita kena teruskan. Kita kena luaskan pandangan kita. Boleh bereksperimen, tak ada apa nak rugi. Dan berkongsi itu bagus, berbincang itu bagus. Tapi jangan taksub kepada sesiapa maupun diri kita sendiri. Dan apa yang kita buat pun, baik kita hubungi dengan ketuhanan, dengan Allah. Bercakap dengan Allah seperti mana aku mengajak kita. Kita minta perlindungan dengan Allah. Dan Allah tak mungkin janji. Allah tak tu'liful mi'ad. Dan ilmu kita lebih kita bertambah dengan pengajian, pembelajaran, tadabbur Al-Quran yang saya juga masih melakukan. Allah pertemukan saya dan orang-orang yang dapat berikan saya manfaat. Maupun saya cerita tadi, orang yang mula kita sangka tak guna punya orang lah, sial ke apa, bawa nasib tak baik lah. Tapi di belakang itu sentiasa ada kebaikan. Itu saja. Sekian. Kita semua bersama-sama minta dengan Allah, Rabbi zidni ilman. Ditambahkan ilmu kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sujud sembah, menerima dan memohon pertolongan, sumber pertolongan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami kepada jalan benar. Tunjuklah kami batil, hak itu hak, batil itu batil. Luaskan ilmu kita, sesungguhnya ilmu Engkau lautan yang tak terhingga. Semoga kita berjaya fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.